15-18 hari bulan tuan-tuan dan puan, hari-hari 3 hari berturut-turut. 15 hari bulan, 16 hari bulan, 17 hari bulan, 18 hari bulan, 4 hari tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan akan mengantar anak-anak daripada umur 10 tahun sampailah kepada 17 tahun, 18 tahun. Tuan-tuan boleh hantar kemari insya-Allah dengan bayaran RM30 tuan-tuan. Minimum dengan makan minum disediakan untuk anak tuan-tuan dan puan. Saya nak pergi kepada yang pertama tuan-tuan dan puan, Profesor Harudin untuk memulakan perbincangan kita ini insya-Allah. Ustaz ya, kalau dibanding kalau dianalogikan seperti manusia ni Ustaz ya, daripada kepala sampai ke kaki, sama ada badannya, sama ada dalamannya, sama ada apanya pun, di mana letaknya dakwah ni kalau dibandingkan dengan analogi manusia, body manusia, jasad manusia, daripada atas sampai ke bawah ni, di mana letaknya dakwah itu dalam memfungsikan hidup sebagai seorang manusia? Dan kalau kita letakkan dalam Islam, di mana letak dakwah dalam the body of Islam itu? InsyaAllah, sila Datuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu Allahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Yang berhormat Datuk Pengusi, sahabat ahli panel Ustaz Zawawi, tetamu kehormat, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tidak ada tu kata-kata yang paling baik yang dilakukan oleh seorang insan dalam hidup ini, melainkan kata-kata yang menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu profession, suatu kerja yang lebih mulia yang insan patut lakukan melainkan kerja dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja yang paling mulia, kerja yang dilakukan oleh para rasul dan para anbiya, dan kerja mereka adalah dakwah. Karena itu maka anggota yang terlibat secara khusus, secara langsung dalam konteks dakwah ini ialah lidahnya atau mulutnya atau seruannya. Situ tempat dakwah pada asasnya. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah, ayat Allah dalam bentuk pertanyaan, tapi kita dapat jawapan terus. Waman ahsan, dan siapakah lagi yang lebih baik, lebih cantik, lebih elok qaulan, kata-katanya, seruannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang menyeru manusia, mendakwah manusia, mengajak manusia kepada Allah, mengajak mematuhi perintah Allah, meninggalkan seruannya. Tapi dengan syarat, orang yang ahsan ini, ujung tu ayat meletakkan syarat. Wa qala innani minal muslimin. Wa amila salihah, yang mendakwah manusia kepada Allah Ta'ala itu yang terbaik, dengan syarat orang itu sendiri melakukan kerja-kerja yang saleh. Dia menunjuk contoh yang terbaik kepada insan sekalian. Amila salihah, senantiasa dia melakukan kerja-kerja yang mengundang keridaan Allah Subhanahu wa taala,
dan jangan yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ujung dikatakan wa qala innani minal muslimin. Sikapnya dia menyebut selalu itu kepribadiannya. Dia termasuk dalam golongan orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang memberi gambaran, yang memberitahu kepada kita bahawa mulut, lidah, dan mulut ini biasanya alat kepada hati. Hati kita tidak bercakap, dia boleh merasakan, dan suara hati itu akan diterjemahkan oleh lidah, dan lidah yang menuturkan kata-kata hati, kata-kata yang mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada memartabatkan agama Allah Subhanahu wa taala yang telah dilakukan oleh semua para rasul tanpa kecuali. Dari Adam alaihissalam sampai kepada Muhammad SAW, yang disambung oleh para ulama-ulama sampai kepada akhirat. Memanglah kerja dakwah ini bukan kerja seorang, tanggungjawab bersama. Itulah yang Nabi sebutkan, balighu anni walau ayat. Kita boleh menyampaikan kepada manusia walaupun satu ayat yang pendek, tapi ayat yang pendek itu yang diantaranya ayat ittaqullah. Inilah pesanan yang disebutkan selalu dalam Al-Quranul Karim baik dan khutbah baik, mengajak manusia kepada ittaqullah itu dengan menggunakan mulut. Tak mesti panjang. Sebagai contoh, selepas Umar Al-Khattab memegang jawatan khalifah, baginda Umar Al-Khattab berjalan bersama dengan sahabat-sahabat besarnya untuk juga mengajak manusia, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan tugas-tugas biasa sebagai khalifah. Masuk ke dalam sebuah kampung, ada seorang daripada orang kampung itu dipanggil Arabi. Dia telah datang menghadap Umar dengan tiba-tiba, dan dia berkata, Umar, ittaqullaha ya rajul. Ittaqillaha ya rajul. Dia bukan rajul. Kamu takutlah kepada Allah, wahai laki-laki. Mendengar itu, pengiring-pengiring Umar merasa tidak sedap hati dengan kata-kata begitu. Dia pegang laki-laki ini, ditarik keluar. Dia katakan, ata'rifu ala man tukhatib. Kamu tahukah kamu cakap dengan siapa? Dia kata, aku bercakap dengan seorang yang aku tidak kenal. Aku boleh agaklah dia orang penting. Dia kata, innahu Umar, innahu khalifah. Dia Umar khalifah. Mendengar begitu, Umar pegang, panggil balik kawan-kawan dia, mengatakan bahawa isma'u, kamu dengar. Dia kata, la khaira fihi illam yaqulhu wa la khaira fina illam nasma'hu. Tidak ada kebaikan kepada sahabat kita ini, kepada orang ini, dia tidak mengatakan kepada aku ittaqillah, takut kepada Allah, dengan menggunakan lidah, hanya dengan mulut. Memang baik. So, tidak ada kebaikan kepada orang yang tidak berani nak katakan kepada seorang besar ittaqillah, takut kepada Allah. Wala khaira fina, khalifah atau pemerintah atau siapa sahaja, tidak ada kebaikan kepada orang itu kalau mereka tidak mau mendengar nasihat yang seperti itu. Ini yang saya ambil, peranan lidah, peranan mulut, peranan hati yang keluar daripada perasaan yang benar-benar ikhlas untuk mengajak manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala